Ini kita ingin mengetahui dengan lebih lanjut bersama dengan dua orang tetamu kita berkenaan dengan festival ini. Ya, kita ada Dr. Nur Safinas Al-Bakri, iaitu Ketua Jabatan Multimedia Kreatif Fakulti Seni Komputeran dan Industri Kreatif UPSI, dan juga kita ada Dr. Muhammad Malik Saidun, iaitu Pensyarah Kanan Fakulti Seni Komputeran dan Industri Kreatif UPSI. Baiklah, Festival Filem Pelajar Malaysia ke-13 UPSI dengan kerjasama FINAS. Ini adalah untuk mencungkil bakat-bakat dan juga hasil kreativiti anak-anak pelajar kita lah. Mungkin kita boleh mulakan dengan sedikit latar belakang. Kita boleh mulakan dengan Dr. Safinas. Latar belakang untuk festival filem ini. Alright, untuk FFPM 13 adalah kerjasama bersama UPSI. Ini adalah tahun yang ke-13, iaitu selepas pandemik kita yang terakhir berlaku di UEM pada tahun 2003 tak silap saya. Dan ini adalah after pandemic kita mengangkat kembali bakat-bakat kreatif dan inovatif para pelajar Malaysia dalam industri perfilman di Malaysia. Ia melibatkan IPTA dan IPTS di seluruh Malaysia. Di seluruh Malaysia, satu program ataupun festival yang sangat bermanfaatlah. Jadi doktor, bagaimana melihat kepentingan penganjuran festival ini dalam memberi impak kepada keterampilan, bakat, idea para pelajar mahasiswa ini untuk mereka mengasah dan juga mengetengahkan idea-idea yang mungkin selama ini terpendam dan dapat dicungkil melalui festival ini, doktor? Okey, baik. Kita sedia maklum bahawa Festival Filem Pelajar Malaysia ke-13 merupakan satu usaha yang baiklah daripada pihak Perbadanan Kemajuan Nasional FINAS untuk mengangkat, untuk menghargai karya-karya pelajar yang berbentuk dalam biasanya dalam konteks ini dalam perfilman lah. Okey. Dalam kategori pertandingan ini kita ada 6 kategori kita 6 kategori. Yang antaranya adalah anugerah animasi terbaik, filem animasi terbaik, kita ada anugerah filem dokumentari terbaik, kita ada anugerah dokumentari terbaik, anugerah eksperimen terbaik, video klip terbaik dan juga iklan terbaik lah. Jadi menerusi FFPM ini kita mengharapkan bakat-bakat yang ada di pelajar kita di seluruh IPT di seluruh Malaysia dapat diketengahkan dan ditunjulkan, sebab kita tahu ramai pelajar-pelajar kita yang berbakat, tapi mereka tidak dapat meluahkan atau mempamerkan bakat mereka. Tapi dengan penganjuran FFPM ke-13 ini, kita percaya bakat-bakat itu dapat ditunjulkan dan seterusnya dapat membantulah industri kreatif di negara kita. Dari segi kriteria dan secara keseluruhannya tema yang diangkat pada festival kali ini, bagaimana naratifnya untuk kita mencapai satu tahap bahawa ini standard filem yang kita mahukan? Bagaimana kriterianya? Kriteria filem, kita tidak meletakkan kriteria yang tetap. Kita cuma meletakkan 6 kategori utama yang dipertandingkan, dan pelajar bebas untuk berkarya, untuk merakam, untuk menyunting dan sebagainya, tapi berpandukan syarat-syarat yang telah ditetapkanlah. Okay, kalau syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya sudah tentu pelajar IPT seluruh Malaysia lah. Okay? Dan mestilah pelajar yang berstatus aktif dan sudah tentu dia mahu mengetengahkan karya-karya mereka. Okey, untuk Festival Filem Pelajar Malaysia ini ia melibatkan seluruh IPT di seluruh negara. Jadi bagaimana dari sudut penyertaan pada tahun ini untuk kali ke-13 ini, bagaimana sambutan daripada kalangan para pelajar ini? Okey, sambutan dia amat merangsangkan. Okey, towards the end untuk 16 hari bulan September adalah tarikh tutup. Okey, dan kami bahagian penyertaan amat terkejut, seramai 280 penyertaan dari setiap kategori. Okay, dan kami juri dalaman menyaring selama 1 minggu untuk mendapatkan best of the best. Banyak tu, 280 setiap kategori tu. Ya. Bermaksud juri dalaman ada juga juri luar. Kami mempunyai juri dalaman yang terdiri daripada pensyarah UPSI serta FINAS sendiri dan juri profesional yang dilantik oleh kami daripada industri-industri kami. 3 juri profesional. Nama-namanya mungkin boleh di-revealkan di sini, juri profesional? Nama juri tidak tidak dibenarkan reveal. Sehingga malam festival. Yes.
dia faktor kerahsiaan lah kan. Ya. Faktor Sebab kerahsiaan. kita akan mengumumkan pemenang tu pada malam kemuncak anugerah nanti. Dia adalah metod yang sama dipakai dalam Festival Filem Malaysia. Cuma sasarannya pada kali ini adalah para pelajar ataupun mahasiswa di seluruh negara. Okey, kita bercakap berkenaan malam kemuncak anugerah ini. Jadi mungkin boleh perincikan lagi di mana lokasinya akan berlangsung, bermula jam berapa dan siapakah antara audiens yang bakal menghadiri festival ataupun malam kemuncak anugerah ini kelak. Okey, anugerah Festival Filem Pelajar Malaysia untuk malam kemuncak anugerah akan diadakan di Dewan Tunggu Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI di Tanjung Malim. Jadi di dalam malam kemuncak itu akan dijemputlah VIP termasuklah lembaga pengurusan universiti dan juga dan VIP yang lainlah dan juga ketua eksekutif FINAS itu sendiri iaitu Profesor Dr. Mat CEO Finas CEO itu Finas. Profesor Dr. Muhammad Nasir bin Ibrahim. Okey, melihat kepada lebih daripada 200 penyertaan, bagaimana pendapat anda mengenai kualiti yang telah pun dihasilkan oleh pelajar-pelajar kita ini? Okey, penyertaan seramai 280 dan kami juri review dalaman terpaksa menyaring until 10 terbaik setiap kategori mengikut syarat-syarat penyertaan. Okey, dan dalam juri-juri profesional dan juri dalaman agak surprise dengan kualiti yang dihasilkan oleh pelajar Malaysia, which is they are allowed to express karya-karya mereka. So tapi still pelajar-pelajar yang menyertai penyertaan ini perlu mengikut syarat dan tema-tema yang dikepil ataupun dinyatakan oleh FINAS sendiri. Okey. Difahamkan untuk pemenang bagi Festival Filem Pelajar Malaysia ini, apakah antara hadiah-hadiah yang bakal nanti mereka? Difahamkan juga ada geran penerbitan. Betul. Okey, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, kita ada 6 kategori utama di mana setiap kategori utama tu akan memenangi hadiah berjumlah wang dalam bentuk geran penerbitan sebanyak RM5,000. Wow. Okey, berserta dengan trofi dan juga sijil penyertaan. Okey, untuk wang dalam bentuk geran penerbitan itu nanti, pemenang akan perlu pergi ke FINAS, okey, ke bahagian kreatif dan teknikal untuk mengambil wang mereka dalam bentuk geran penerbitan itu. Dan tujuan geran penerbitan ini adalah untuk menggalakkan pemenang tadi untuk terus berkarya supaya ada kesinambungan di dalam inilah hasil karya mereka lah. Adakah setiap kategori akan diberikan wang hadiah yang sama dan juga geran penerbitan yang sama? Macam iklan? Kalau yang terbaik, best of the best, mereka akan dapat RM10,000 dana penerbitan, dan 6 kategori yang terbesar RM5,000 dan ada yang kecil-kecil 12 kategori kecil yang RM3,000. So yang kami beri keutamaan adalah 6 kategori utama, which is RM5,000 setiap kategori. RM5,000 RM5,000 wang tunai, dana penerbitan. Dana penerbitan maksudnya mereka boleh menghasilkan karya-karya lain lah. Betul. Jadi untuk filem berkali ini, adakah mereka wajib menghantar filem? Mereka telah pun menghantar filem dalam bentuk full format filem 1.5 jam itu. Ya, filem pendek berapa minit dan iklannya berapa saat? Alright, setiap kategori ada dia punya durasinya. Okey, untuk filem pendek 10 ke 20 minit. Untuk kami ada 6 kategori. Untuk filem pendek adalah 10 hingga 20 minit. Filem iklan terbaik bermula minimum 3 minit. 1 minit. Untuk filem animasi terbaik minimum 3 minit. So setiap kategori itu kami sudah letakkan durasinya dalam syarat-syarat penyertaan. So setiap pelajar mesti mengikuti durasi yang ditetapkan. Okey, itu kriterianya lah. Tadi Dr. Malik ada menyentuh berkenaan aspek kesinambungan itu. Betul. Untuk anugerah-anugerah yang bakal dimenangi itu kelak, mungkin kita akan saksikan best of the best. Doktor tadi ada menyentuh banyak sebenarnya kualiti-kualiti yang di luar jangka sebenarnya. Jadi bagaimana dari aspek kesinambungan ini? Adakah bakal pemenang ini ataupun pemenang itu kelak akan dipertandingkan di peringkat antarabangsa atau bagaimana? Okey, saya difahamkan dari pihak yang berkaitan, apabila pemenang itu mempenuhi geran penerbitan tadi itu, pihak FINAS akan membantu pelajar itu untuk terus berkarya. Sebagai contoh, sekiranya dia
adalah pemenang bagi kategori anugerah animasi terbaik sebagai contoh, dia akan terus berkarya dalam bidang animasi. Supaya kita tak ada pelajar kita habis di situ saja. Kita nak ada kesinambungan supaya mungkin generasi masa depan boleh jadikan pemenang tadi sebagai ikon untuk meneruskan animasi lah. Okey, secara ringkasnya lah kan, mungkin siapa kuasa besar dalam industri kreatif di kalangan pelajar ini? Ya, universiti banyak yang mempunyai fakulti-fakulti seni dan kreatif ini. Siapa dia kalangannya? Siapa? Universiti mana? UPSI salah satunya, Okey. pasti. Pastinya UPSI salah satu. UPSI salah satu. Quite surprise. Even daripada institusi kecil pun bagi good impact dalam penghasilan filem-filem pendek mereka. Institusi kecil yang mempunyai sekolah kreatif. Institusi seperti IKBN. Oh, IKBN. Alright, it's quite surprise dan diorang mampu menghasilkan good quality. Tapi kita jangan terkejutlah seperti Aswara, UiTM adalah nama-nama besar dalam industri kreatif ni. Tapi yang kita tunggu-tunggu sebenarnya adalah penghasilan kreatif, hasil kreatif daripada IKBN. Ya. Institusi begini. Quite surprise lah, diorang mampu bersaing dengan IPTA lain. Adakah malam kemuncak anugerah ini turut disiarkan secara langsung di platform media sosial atau bagaimana? Ya, malam kemuncak anugerah, FFM ke-13 juga ditayang secara langsung melalui UPSI TV dan juga Facebook rasmi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi penonton di luar sana dapatlah, sekiranya tidak dapat hadir ke Tanjung Malim, berilah hadir di depan TV ataupun di depan gadget masing-masing lah. Ya. Ini akan menunjukkan salah satu masa depan industri seni kita. Wajah-wajah inilah yang akan menggambarkan bagaimana bentuk filem dan juga rupa filem kita nanti pada masa akan datang. InsyaAllah. Dan kita mahu menghasilkan filem-filem yang bertaraf antarabangsa, boleh menang Oscar, Academy Award dan sebagainya. Itu yang kita mahu sebenarnya. Itu yang kita kejar. Okey, apa pun terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tamu kita, Dr. Nur Safinas Al-Bakri dan juga Dr. Muhammad Malik Saidon. Selamat maju jaya dengan penganjuran Festival Filem Pelajar Malaysia dan juga Malam Kemuncak Anugerah pada 19 Oktober 2022 kelak. Terima kasih atas kesempatan pada pagi ini. Pastinya kita dah pun sampai ke penghujung siaran, Ridwan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang menonton seawal jam 8 pagi tadi. Jadi kami berdua telah pun menyampaikan banyak informasi kepada anda dan pastinya banyak informasi berkaitan dengan Hari Mata sedunia. Jangan lupa untuk jaga kesihatan mata. Soal pilihan raya juga anda perlu untuk turun mengundi. Jangan tak turun mengundi. Betul tu. Dan jangan lupa juga kita nak war-warkan kepada anda khususnya bagi masyarakat di negeri Melaka. Esok hari akan bermulanya jelajah aspirasi keluarga Malaysia bagi peringkat negeri Melaka. Banyak inisiatif dan juga platform yang akan disediakan oleh pelbagai kementerian, agensi dan juga jabatan untuk anda. Jadi ayuh ramai-ramai kita meriahkan jelajah aspirasi keluarga Malaysia bagi peringkat negeri Melaka. Ya, dengan itu kami di Selamat Pagi Malaysia undur diri dahulu. Terima kasih dan juga minta maaf kalau ada salah dan silap. Saya Ridwan dan saya Munawar Azmi mewakili tim penerbitan Selamat Pagi Malaysia dan penerbit Azam Talib mengucapkan terima kasih dan salam hormat. Assalamualaikum.